Pendapat yang saya pilih, kalau tengok video tak faham, ini pendapat saya bagi ringkas bagi hangpa dengar elok-elok. Yang pertama, tiada mandi taubat. Yang ada hanyalah mandi apabila masuk Islam sahaja. Ini pertama, ini gagasan idea yang saya sebutkan. Yang kedua ialah sunat dan galakkan mandi taubat ini adalah amalan dalam Syiah, confirm dan jelas. Dalam Syiah memang confirm dan jelas berkaitan tentang mandi taubat. Tak pening-pening kalau dalam Syiah. Kemudian pandangan ahli sunnah yang menyatakan adanya mandi taubat itu adalah pandangan yang sangat lemah dan terpencil. Kita tengok dulu siapakah ulama moden yang setuju bahawa tiada mandi taubat. Siapa? Yang pertama adalah Buya Yahya yang kita sebut. Dia bukan calang-calang bang. Bukan orang main tepi jalan. Bukan orang macam saya lah. Orang kata suka Marvel dan sebagainya. Dia ini Buya Yahya. Tuan guru di Pondok Pesantren Al-Bahjah yang berpusat di Cirebon, Indonesia. Dia ini ijazah dan master daripada Universiti Al-Ahqaf Hadramaut, Yaman. Minta maaf kalau saya sebut salah. PhD di American University for Human Science and California, USA. Dia sebutkan dan kita dah tengok dah video berkenaan. Saya tak mahu ulang kenyataan beliau. Kemudian siapa lagi orang yang bersetuju bahawa tiada mandi taubat? Ini laki ni, mungkin awak kenal, Ustaz Abu Muslim. Dia ijazah sarjana muda Universiti Al-Azhar. Bukan saya pergi ambil Celuk Madinah ke apa ke tak. Ini Universiti Al-Azhar. Master pun dekat Universiti Al-Azhar. Kita tengok sama-sama apa yang disebutkan oleh Ustaz Abu Muslim. Dia ditanya, adakah ada dalam Islam mandi taubat? Adakah disyariatkan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mandi taubat yang ada. Tapi mandi taubat orang kafir yang masuk Islam ini yang ada. Tapi mandi taubat, contohnya ambo hijrah gini, kemudian ambo mandi, saya tidak tahu dalilnya. Karena sekian banyak orang yang bertaubat juga di zaman Nabi karena kesalahan, maka tidak dinukil bahwasanya beliau mandi. Contohnya seperti Ma'iz Ibnu Ka'ab Al-Aslami yang datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya ada berzina." Nabi berpaling. Itu Nabi kemari. "Saya ada berzina, Nabi." Nabi balik lagi. Diturut lagi sampai 4 kali. Lalu kata Nabi, "Coba cium baunya, bau mulutnya. Ada tak mungkin dia minum khamar, mabuk, melakukannya sambil mabuk?" Coba tanya kepada orang-orang. Dia ni waras tahu tak? Boleh jadi dia melakukannya dalam keadaan tak waras. Ditanya, dia coba dicium bau, tak ada satu pun. Berarti dia waras ia juga, kemudian mabuk tidak. Lalu Nabi bilang, disuruh oleh sahabat untuk mengambilnya, digali lubang, dimasukkan ke dalam dan dilempari sampai mati. Dan beliau pun berlarinya. Di riwayat Imam Ahmad, berlari beliau, tapi dia sahabat dikejarnya. Kecil Nabi, "Bapak dikejar, biarkan silanya berlari." Kecil Nabi. Nah, beliau datang untuk taubat, tapi tidak suruh. "Kamu kalau mau taubat, mandi ya." Tak ada. Seorang wanita datang kepada Nabi juga. Kasusnya sama. Yang tadi laki-laki, yang kini pedusi. Dan Nabi tidak suruh untuk mandi taubat. Adapun mandi taubat yang dilakukan, kadang dilakukan pertengahan malam, jam 12 malam, tambah lupa dibubuhi hal-hal yang lain. Ada mandi taubat, ada mandi minyak. Itu kenyataan daripada Ustaz Abu Muslim. Kemudian kita tengok, dia ni bukan orang biasa juga, seorang tokoh juga. Bahkan ada ulama moden yang lain yang mungkin sahabat-sahabat kenal, yang mungkin datang jumpa dekat kita hari ni, Syekh Al-Allamah Al-Imam Ali Jumaah, antara seorang tokoh daripada Tarikat Sufiyah yang saya sangat gemar. Banyak buku-buku beliau saya beli dan saya mengkaji kenyataan beliau. Dan ada kenyataan beliau dalam bahasa Arab, kalau anda nak boleh cari dekat dalam YouTube pun banyak. Saya pun ada kat sini, tapi saya bimbang sebab tak faham bahasa Arab dia, tapi saya boleh letakkan dekat feed di bawah, tak ada masalah. Secara umumnya dia kata, seseorang telah bertanya dia, orang itu minum arak, adakah perlu untuk mandi dengan tujuan bertaubat? Jawapan dia, arak ialah najis, maka wajib bersihkannya. Jika baru, maka berkumurlah dengan tujuan membersihkannya dan tiada sebarang mandi atau seumpama dengannya. Itu kenyataan daripada Syekh Ali Jumaah. Dan siapakah lagi yang bersetuju bahawa adanya mandi taubat? Kita rujuk satu buku yang cukup menarik untuk sahabat-sahabat kita tengok. Saya tunjukkan dekat sini sahabat-sahabat. Di sini ada buku bertajuk Al-Khulasah Al-Qiyamah fi Fatawa Lujnah Daimah, yang mana dia ada kesepakatan dengan fatwa Al-Azhar Al-Syarif. Nampak tak? Yang ni fatwa Lujnah Daimah Arab Saudi yang ada kesepakatan dengan Al-Azhar Al-Syarif. Disebutkan pada muka surat 655. Disebutkan kenyataan yang cukup penting dalam bab ini. Adakah kita melazimi mandi selepas daripada taubat yang benar? Dan adakah doa-doa tertentu atau apa yang diambil daripada Nabi SAW berkaitan tentang hal berkenaan? Maka dijawab di situ. Maksud dia, tidak ada kelaziman untuk mandi selepas daripada taubat terhadap perkara-perkara maksiat. Kerana asal bagi perkara ibadah ini, mandi ini adalah tidak disyariatkan. Wala na'lam, dan kami tak tahu. Bukan saya seorang tak tahu, Ustaz.
bukan sekadar Buya Yahya pun saja, dan bukan tadi Ustaz Abu Muslim saja. Bahkan kat sini pun dia kata wala na'lam dalilan. Bukan isu dia ada pandangan ulama, tetapi ini isu dalil. Wala na'lam dalilan yukhalifu hadzal asal. Tidak kami temui mana-mana dalil yang menyelisihi terhadap asal ini. Illa idza kanat taubah min kufrin. Kecuali kalau taubat kerana satu kekufuran. Kalau yang tu memanglah disyariatkan kepada orang yang masuk Islam untuk dia mandi. Kerana Nabi SAW pun menyuruh Qais bin Asim apabila dia masuk Islam. Diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai dan disahihkan Ibn Sukna. Jadi secara ideanya, tiada mandi taubat apabila kita mahu bertaubat. Yang ada hanyalah mandi kerana masuk Islam. Itu yang telah kita tegaskan di dalam beberapa slide sebelum ini. Dalil mandi taubat kerana masuk Islam, mungkin Ustaz tak sebut tadi. Ini dia sebut Qais bin Asim qala ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam uridul Islama fa amaradi an aghtasila bima'in wa sidrin. Dia sebut dekat situ, Qais bin Asim kata ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku datang jumpa dengan Nabi, uridul Islam, aku mahu untuk masuk Islam. Fa amarani an aghtasila bima'in wa sidrin. Aku disuruh oleh Nabi SAW untuk mandi dengan campuran air dan daun sidr. Hadis ini adalah hadis yang sahih riwayat Imam Abu Dawud. Hujah daripada hadis itu, hadis sahih ini berkenaan menjadi dalil yang jelas. Kan kita duk sebut dalil, ustaz duk sebut dalil. Dalil, syariat ni mesti ada dalil. Pensyariatan tu mesti ada dalil. Bukan main ikut suka hati saja. Haram mesti sebab ada dalil. Jadi kita minta ustaz sebutkan dalil. Yang kita sebutkan tadi dalil lah. Tapi dalil tu dia sebut pasal apa? Dia sebut berkaitan tentang persyariatan mandi apabila mahu masuk Islam. Illah atau sebab mandi itu sangat jelas daripada hadis, iaitu masuk Islam. Bukan main umum macam tu saja. Apa pandangan ulama Ahlussunnah terhadap mandi ni? Yang ni yang kita sebut hadis tadi. Apa pandangan dia? Di dalam kitab Mawsu'ah Fiqh Al-Islami yang saya sebut tadi dalam video juga, disebut mazhab Hambali dan mazhab Maliki menyatakan bahawa mandi itu adalah mandi wajib berdasarkan kepada kaedah hukum al-asal bagi perintah adalah wajib. Mazhab Syafi'i menyatakan sunat dengan alasan ia tidak diwajibkan kepada semua orang. Ramai para sahabat Nabi yang masuk Islam tetapi mereka tidak disuruh untuk mandi. Itu dia pakai dalil sahabat-sahabat. Mazhab Hanafi menyatakan mustahab. Dalam mazhab Hanafi menarik sikit. Sebab dia ada fardu, dia ada wajib, dia ada sunat dan dia ada mustahab. Dan tidak wajib dan tidak sunat. Tidak ada mandi kerana taubat dan tidak ada mandi kerana masuk Islam. Itu pandangan daripada mereka. Jika Nabi suruh, pada pandangan mereka, maksudnya orang berkenaan boleh jadi dalam keadaan berhadas besar. Yang ni juga, kalau ustaz-ustaz, sahabat-sahabat perhatikan, yang ni yang disebutkan oleh Buya Yahya tadi. Dia disebabkan berhadas besar. Ia bukan persyariatan mandi khusus untuk kita memeluk Islam. Seterusnya, sebahagian mazhab Hanafi juga berpandangan tiada sebarang keperluan untuk orang bukan Islam untuk mandi sebelum masuk Islam. Kerana sebelum mengucapkan syahadah, amalan ibadahnya belum diterima. Dia belum diiktiraf sebagai mukallaf. Jadi kesimpulan pandangan yang kita sebut tadi, apabila ulama membahaskan isu mandi taubat, mereka berbahas pada isu mandi apabila masuk Islam. Ia tidak meleret-leret sehingga masuk kepada isu mandi taubat pada dosa-dosa kecil ataupun dosa besar. Yang ustaz duduk marah saya berkaitan tentang isu Syiah ni, Syiah terhadap mandi taubat, ni saya nak bagi tahu background dia apa ustaz. Supaya ustaz tahu sikit, celek sikit dengan apa yang berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini. Pengaruh media sosial Google. Yang mana Azhar Faradisha pun dia main Google juga. Dia pun ada dalam ni juga. Dia pun duk main Google juga. Jangan kata kita saja duk Google, mereka pun duk Google juga. Dan yang Google itu juga sahabat-sahabat kita yang menonton hari ini bukan sedikit, ramai. Saya pasti Ustaz Muhammad Azmi juga main Google juga. Dan kita tahu ia bukannya tempat mengaji, ia tempat membuat carian. Bayangkan betapa banyak website-website di Google telah terpengaruh dengan dakwaan dan sadaran Syiah pada isu mandi taubat. Saya tak sebut saja, saya akan buktikan. Mereka merekodkan kenyataan Al-Hidli dengan istilah yang mereka cantikkan. Diletakkan Abu Mansur Jamaluddin. Oh, kalau kita dengar Abu Mansur Jamaluddin ni kira Tok Syekh besar, Tok Pekoh besar lah kan. Dia kata Abu Mansur Jamaluddin bagi mengelabui ramai orang sehingga kita menganggapnya seolah-olah salah seorang tokoh ulama besar di dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, sedangkan dia adalah seorang Syiah Imamiyah. Ini bukti dia sahabat-sahabat.
sebahagian website yang berhujah. Yang ni awak boleh tengok ribuan. Ni dalam bincangsyariah.com yang saya sebut dalam video. Satu je saya sebut. Sebenarnya banyak lagi. Bincangsyariah.com. Dia rekodkan Al-Hilli punya pandangan. Demikian juga di dalam pecihitam.com. Ini semua awak buat carian Google, keluar yang tu dulu bang. Demikian juga disebut dalam theummah.id. Banyak lagi dapatan-dapatan di dalam online ni yang menyebutkan tentang hal berkenaan. Sebab tu saya tegaskan, ini adalah perkara yang penting dan ini adalah perkara yang berbahaya. Website-website yang kita tunjukkan tadi adalah website ahli sunnah yang terpengaruh dengan dapatan Syiah. Semua mereka membawakan kenyataan Al-Hilli dalam kitab Tazkiratul Fuqaha. Ustaz kalau tak perasan, orang ingat, oh ini ulama besar mana ni? Dia sebut kata wa ghuslu tawbah mustahab wa laysa biwajibin sawa'an kana an kufrin aw fisqin inda ulama'ina wa bi qala Syafi'i wa Abu Hanifah. Yang ni yang saya telah sebutkan dalam video reaction tadi. Jadi kita kena tahu bahawa al-allamah, kononnya al-allamah itu, Al-Hilli itu adalah seorang Syiah Imamiyah yang dia tujuan dia nak depankan pandangan dia saja, bahkan dia menukilkan secara tidak jelas tentang pandangan Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah.